Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Bagaimana suara saya? Okey ke tak okey? Tolong bagi makluman. Ya. Pod action clear. Apa yang clear? Tuan Haji Hamzah JP. Salam sahabat. Waalaikumsalam. Sekarang sudah 75. Bagi saya feedback. Apa yang suara saya okey ke tak okey? Okey, jadi Muhammad Noh dah jelas. Dia kata jawab jelas dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang menengok live saya ucapkan ribuan terima kasih. Kepada yang memberi salam, Waalaikumsalam. Sebentar bos, terlupa air. Saya ada menulis status soal Ketua Penerangan UMNO Malaysia yang mempertikaikan soal Tengku Razali Hamzah berjumpa dengan Dr. Mahathir bin Mohamad dan Buang Syiah Akbar. Soalannya ialah seolah Tengku Razali tidak ada disiplin, tidak mematuhi perlembagaan UMNO. Saya berhujah, kenapa Tengku Razali pergi jumpa Dr. Mahathir buat sidang akhbar sehari sebelum Parlimen bersidang untuk peringkat akhir belanjawan. Ketua Penerangan ini tiba-tiba menyebut soal disiplin. Kenapa waktu Zahid Hamidi, Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dan kemudian dengan Najib Razak menandatangani satu dokumen, aku janji, sokongan kepada Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional, tidak dikatakan sebagai tidak ada disiplin. Saya nak bagi tahu dengan Ketua Penerangan UMNO Malaysia ni, saya tak ada sekolah tinggi, anak pun orang-orang biasa ya, anak pembantu rumah ya. Tapi saya berterima kasih. Waktu saya masuk UMNO tahun 1968, waktu usia saya masih muda lela lagi, di Kampung Medan, Batu Lapan, Jalan Kelang Lama, saya naib ketua pemuda UMNO Cawangan. Tapi saya aktif dalam belia masa itu sebagai setiausaha belia 4B Cawangan Kampung Medan tahun 68. Lepas tu 69 darurat, 70 saya duduk Jawatankuasa Cawangan Kampung Medan. 70 dalam bahagian bangsa masa tu. Bangsa ni luas tuan-tuan. Daripada Muzium Negara tu, daripada Padang Merbuk tu sampailah ke Petanjaya sana dulu. Itu tahun 60-an lah. Parlimen bangsa itu. Belum tu ada wilayah Ketuan. 1973 ya. 1973. Ketua Penerangan ni pun belum beranak. Mak bapak dia pun belum bercinta lagi. Tahun 1973 saya telah dilantik di bawah usia 30 tahun. Dulu perlembagaan UMNO ada satu peruntukan, iaitu pelantikan jawatankuasa bahagian untuk bawah umur 30 tahun. Tujuannya ialah untuk banyakkan anak-anak muda terlibat dalam politik, kemudian tu dia dieksposkan, diangkat duduk jawatankuasa bahagian. Saya dilantik sebagai jawatankuasa bahagian pada bulan April tahun 73. Bersama saya siapa?
saksi hidup yang masih ada. Saya dilantik 6 orang. Saya mewakili usia 30 tahun. Allahyarhamah Rahmah Osman pernah jadi siswa wanita, ahli parlimen, timbalan menteri. Marina Yusof, masa itu dia sudah pun hampir ke jawatan naib ketua wanita UMNO Malaysia. Rahmah Osman, Marina Yusof. Satu lagi, nama dia Yusuf Abdul Kadir. Yusuf Abdul Kadir ni peguam negara, senator, menteri undang-undang. Dia lagi satu lagi yang masih hidup tu. Pergi tanya dia, betul tak betul bahawa Zarin ni jawatankuasa UMNO yang iaitu Tan Sri Rafidah Aziz. Tan Sri Rafidah Aziz. Itu sebab dia panggil saya selalunya Ayin. Sebab itu panggilan saya. Jadi apa yang saya nak kata dengan tuan-tuan, ya, saya nak kata dengan tuan-tuan, ialah kalau soal politik UMNO ni, saya dah 2 kali kena pecat. 96 sekali, 2006 sekali. Saya tak keluar UMNO. Tapi apabila orang macam Macai baru ni, budak-budak baru nak hidup ni, hentam saya, yang mempunyai pengalaman hampir 50 tahun di dalam UMNO ni, saya agak marah apabila orang kata, oh, sebab komen tak dapat apa-apa. Saya dah jawab dalam satu komen tadi. Dia tanya saya, ni saya cakap kurang ajar lah. Dia kata, adalah benda yang tak dapat. Saya kata, pantan mak dia lah saya tak dapat. Sebab, kamu tak tahu latar belakang saya. Saya ni bukan macam orang UMNO lain, nak minta projek, nak itu, kayakan diri. Tak ada. Tak ada benda tu. Tanyalah isi saya, tanyalah anak-anak saya. Saya tak pernah. Saya tak ada company pun. Kalau ada pun saya hidup kerana ditapak tangan orang politik, itu pun bukan kerana politik. Itu pun kerana saya bekerja dengan syarikat dia. Saya antara pegawai founder dia, iaitu dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Adnan bin Tengku Mansur. Tengku Adnan bin Tengku Mansur. Syarikat dia Tat Mansuri Holding, Sam Berhad. Saya lah pegawai eksekutif yang pertama. Staff dia yang ada. Ada 3-4 orang lagi masa itu. Pejabatnya di Wisma Atlas. Jadi tahun 73 saya sudah duduk jawatankuasa bahagian. Kemudian kerana saya banyak berkawan dengan setiausaha politik Tan Sri Ghazali Syafiee, Allahyarham Sa'dun Kecut, dia minta saya tukar cawangan daripada bangsa, kemudian bertukar Petaling ke bahagian baru, iaitu setapak. Dalam cawangan dia, Kampung Datuk Keramat, tahun 76. Masa tu ada isu Datuk Harun. Kemudian tu dia kata, kamu pergilah. Saya masuk cawangan dia. Saya pernah jadi naib ketua UMNO cawangan Kampung Datuk Keramat. Di sana 1978, iaitu umur saya 26 tahun, saya jadi pengurusi tetap UMNO bahagian. Pemuda UMNO bahagian. Ketuanya siapa? Tan Sri Dr. Sulaiman bin Muhammad. Macam mana saya jadi? Sebab saya pakai regu. Saya sokong Dr. Sulaiman. Jadi kalau orang katalah, saya ni opportunity dalam parti, cari projek sana-sini, tak ada. 7 tahun saya jadi setiausaha UMNO bahagian. 7 tahun saya. Ada projek saya siapa? Pergi tanyalah UMNO bahagian saya tu. Saya nak beritahu, dulu saya pernah difitnah oleh jawatankuasa UMNO bahagian dengan surat terbang, dengan tuduh saya macam-macam. Akhirnya apa berlaku? Tuduhan yang tak asas. Bekas ketua UMNO bahagian saya, Amir Saleh, mati, sakit. Orang yang menulis surat yang kata saya mencuri lah, ambil kesempatan kedudukan dalam politik pun sakit, mati. Jadi saya doakan orang ni diampuni oleh Tuhan lah. Kerana mereka tak ada minta maaf pada saya waktu mereka hidup.
Tapi saya, maafkanlah, saya tak ada. Saya tak ada perkara-perkara yang demikian. Jadi apakah isunya yang saya nak cakap masalah Ketua Penerangan UMNO Malaysia ni? Dia ni selalu saya nampak tegur orang tak mau. Mungkin dia anak muda, ada pendidikan tinggi. Kan kita ni siapa? All man, OKL, orang kaki lima. Tak ada apa jawatan. Siapa nak ambil kisah? Saya pun tak ambil kisah. Tetapi yang membangkitkan saya marah, kamu ketua penerangan ni nak jaga parti ke, nak bagi penerangan ke, nak jadi macai kepada seseorang? Itu saja saya nak tanya ketua penerangan UMNO Malaysia ni. Dr. Ashraf kata, Dr. Ashraf ketua dia, kenapa hentam secara terbuka dalam media? Baik, saya tak hentam Dr. Ashraf sekarang sebab apa? Dia panggil saya, dia pernah jumpa saya, ajak saya jumpa, saya pergi ke Putrajaya. Bagi tahu dia, ini. Okey, maknanya saya ada perjumpaan. Saya kenal dia, dia kenal saya. Malah saya pernah kata supaya dia jangan jadi macam bapak dia. Datuk Desuki tu, Ahmad tu. Saya pernah jadi sekretari bapak dia tahun 84. Bapak dia seorang yang penakut. Apabila Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Esko bincangkan soal saya, kan saya tak sokong Anwar ni, selalu balun. Itu masa tu belum ada Facebook apa lagi. Dia kata Anwar suruh saya buang. Anwar tidak suruh saya dibuang, tapi dia takut. Jadi dia suruh saya berhenti jadi sesuai UMNO bahagian kebajikan masyarakat. Kebajikan Ahmad Zaitun. Kemudian saya berpindah kepada Biro Nazri balik. Nazri suruh saya masuk balik Menteri Biro Undang-Undang dan seterusnya kepada Biro Antarabangsa sampai tamat tempoh saya. Jadi kalau dari segi perjuangan kental ni, Nazri Aziz agak lebih berani pada yang lain dan ini telah dibuktikan terhadap saya. Jadi saya dah beritahu dengan Datuk Ashraf Suki, you jangan jadi penakut macam bapak kamu. Kamu mesti berani. Jadi apa yang saya nak kata sekarang, apabila Ashraf tegur saya, tak boleh, adakah ketua penerangan ni jumpa saya? Tegur saya, telefon saya orang yang terbuka, panggil saya datang. Saya bagi penjelasan. Kan? Saya bukan ada masalah pun untuk bersemuka. Saya bukan peribadi. Kalau saya peribadi, saya takutlah nak jumpa. Kerana tak tolong saya projek, tak bagi saya duit ke. Saya tak ada benda-benda yang macam tu. Jadi apa yang saya nak katakan terhadap ketua penerangan ni, ialah dia tak tahu apa kerja dia. Contoh dia, mana ada dalam parti politik, dalam website UMNO ni, Syed Saddiq tu, dia zoom dalam Facebook dia. Kan bodoh namanya tu. Tu yang saya kata bodoh. Ada parti lain, PKR ke, Bersatu ke, PAS ke, bawa pemimpin UMNO ni dalam website dia, di dalam portal berita dia orang. Ada. Jadi di mana otak dia? Muda dia, Dr. Syed Saddiq ni kawan saya. Semalam saya jumpa dia. Saya pun dah penaikkan gambar dia dengan saya. Walau apa keadaan pun dari segi politik, dia dengan saya bertentangan. Tapi persaudaraan ada. Tapi saya tak akan bawa dia dalam portal rasmi parti saya untuk nak menceritakan. Jadi apa yang sebenarnya ketua penerangan ni tahu? Sekarang ni kena faham, ketua penerangan, nakkan anak muda, bagi jawatan anak muda. Bukan kita marah anak muda, buatlah kerja. Kenapa tak boleh bagi? Kalau nak anak muda yang berjaya, yang boleh memberikan tugas yang baik. Syakar Samsudin, Esko Negeri Pahang, budak lulusan Amerika, duduk daripada bawah, naik ke atas, ahli majlis setinggi yang dilantik. Dialah patutnya sesuai dilantik. Kerana apa? Dia ada connection antara tua dan muda. Tetapi lantik satu budak ni, pilihan raya pun kalah. Dah tu angkuh dia. Macam sekarang, dia tak ada call saya. Kenapa dia tak call saya? Kalau dia tak ego, tak angkuh, tak sombong, dia mesti telefon saya. Bazarin, buat apa balon saya? Mari kita bincang. Apa idea Bazarin yang saya boleh pakai? Kerana saya ni dah banyak kali
Tan Sri Hussein Ahmad dulu ketua penerangan tau. Dia tahu total saya ni tak setuju dengan Mahathir. Tan Sri Hussein Ahmad ni. Tapi dalam banyak perkara saya jumpa dia. Dia panggil saya duduk. Buat cerita. Walaupun saya budak-budak ke. Sebenarnya Datuk Hussein tu saya kenal waktu saya bergerak aktif dalam Belia 4B dulu. Ya. Jadi saya kenal dia secara peribadi. Kita berbincang. Bincang. Kerana pandangan anak muda mestilah daripada anak muda yang bergaul, yang bercampur orang. Kalau ketua penerangan anak muda duduk dengan golongan elit, hisap curut yang harga beratus-ratus, pakai kereta mewah, nak perjuangan, kan saya maki lah kan. Jadi apa yang saya nak kata, UMNO ni tak ke mana. Sekarang ni apa yang kita hadapi sekarang ni dalam UMNO ni ialah masalah imej kita. Presiden bercakap, bekas presiden bercakap, kita akan undi, tidak akan undi belanjawan ini kalau syarat ini kita tak terima, iaitu KWSP boleh diambil oleh semua orang tanpa syarat, moratorium tidak disambung. Sekarang ni ambil duit PF bersyarat moratorium kumpulan sasaran. Maknanya kamu minta, kamu dapat. Kamu tak minta, kamu kena bayar. Itulah lebih kurang macam tu layak dia. Yang ini yang kena bagi penjelasan kepada rakyat. Bukannya kamu jadi moderator. Panggil orang ni interview, panggil orang ni interview. Itu kan kerja kamu lah. Ketua penerangan, kamu ni budak-budak macai, kamu pakai fake account kata jangan membodohkan orang. Tapi memang kamu bodoh. Right? Sebab kamu anak orang have, masuk politik, harap-harap dapat tempat. Itu sebabnya UMNO ni tolak oleh rakyat. Kerana pemimpin UMNO yang kita cuba bina, kita develop mereka, tak pergi kat kaum B. Saya selalu berkata, kita ni kena buat idea. Kita kena bekerja untuk kepentingan rakyat ini. Kena bagi cadangan, pandangan, idea apa yang boleh dibuat untuk kepentingan rakyat. Jadi apa yang saya nak katakan pada ketua penerangan ni, cubalah faham apa ketua penerangan. Soal politik bukan soal anak muda nak sokong ke tidak ke. Soal politik ini ialah soal sejiwa. Terah perjuangan ni sealiran. Kalau kamu ikut anak muda, perjuangkan anak muda, tetapi orang tua yang tersinggung, orang tua tak sokong. Kalaulah orang tua saja kamu tolong, kamu perjuangkan, anak muda tak diberikan perhatian pun tak sokong. Jadi bancuhannya mesti betul. Syarul Zarwan tu tanya, saya sokong Najib ke? Saya tak sokong Najib, bos. Najib bukan jenis orang yang menghargai sokongan. Itu sebab bila orang tanya saya kan balon dia. Selama 5 tahun 1,000 dia punya cyber trooper balon saya kerana dapat telan. Jadi ini menarik. Ya, Azhari kata macam Haji Enjah, saya berada di zaman dia. Walaupun dia dah nenek tua, saya kenal dia, Ibu Anjah ni, antara ibu yang banyak memberi dorongan saya dalam kisah Tok Harun. Ya, Ibu Anjah ni. Ibu Anjah ni, dia, saya tetap kenang jasa dia. Termasuk kat Rakibah, dia selalu bawa. Kalau ada Ibu Anjah dulu adalah Rakibah. Ya. Kat Rakibah itu all timer tahulah, budak baru tak tahu. Jadi saya nak jelaskan ini. Jadi macam-macam balon saya. Dia kata tak dapat itu ini. Apa yang saya tak dapat? Saya tak dapat. Saya tak ada pergi panjat menteri. Saya buat kerja saya. Saya ketua cawangan, saya jaga UMNO cawangan saya. Pergi tanyalah di Seri Labuan. Dalam UMNO bahagian Batu Razak. Bagaimana saya jaga UMNO cawangan saya. Saya perjuangkan soal rumah dia. Saya perjuangkan bakul makanan dia. Ini saya tengah berusaha mencari kawan-kawan yang boleh berzakat
yang boleh berzakat, memberikan sumbangan dalam program Back to School. Kalau bagi RM100 pun pada anak-anak ibu tunggal, kepada anak-anak yang miskin, bolehlah diorang bertukar kasut. Itu saja. Jadi saya bukannya kaya, tapi saya dapat sokongan daripada kawan-kawan yang mempunyai apa dipanggil, yang mempunyai kelebihan wang. Banyak kawan-kawan saya orang kaya yang membantu saya, kerana mereka bukan bantu kehidupan saya, bantu apabila saya mesej minta tolong terhadap apa yang saya nak buat, kerja kebajikan, mereka dengan mudah hati. Bukan bagi duit pada saya. Saya tuan-tuan cuba tanyalah UMNO cawangan tuan-tuan, ada tak ada akaun UMNO cawangan? Saya cawangan saya ada akaun. Jadi saya tak sembunyikan akaun saya. Akaun saya beralamat di Rumah Setiausaha UMNO Cawangan. Jadi kalau bil statement bank tu datang, Setiausaha Cawangan saya tahu apa yang dah dibelanjakan, apa yang diterima, apa yang dikeluar. Bukan hantar ke rumah saya yang mana saya simpan, yang orang lain tak boleh tengok. Tak ada. Kadang-kadang saya print lah tu akaun bank itu untuk makluman semua. Jadi saya sebagai orang yang berusia 60 tahun tentulah marah. Bukan soal saya tak boleh kawal emosi. Kamu tak buat kerja rumah pada saya. Khasnya fake account ni betul-betul macam anjing lah. Yang fake account ni, kamu tak tahu ujung pangkal, kamu cek dulu. Saya bukan yang macam mana kamu jumpa ahli politik UMNO, ketua bahagian ke wakil rakyat ke yang memperkayakan diri. Saya tak ada. Tuan-tuan boleh datang rumah saya, tengok furniture rumah saya, tengok apa yang saya pakai. Jadi janganlah menuduh saya yang bukan-bukan. Kononnya saya tak dapat. Kan saya maki je, carut je. Jadi saya balik pada ketua penerangan dia, tuan-tuan. Ketua penerangan ni berubahlah. Dalam muka awak tu tak ada aura. Muka ketua penerangan ni, muka dia tu bukan muka wajah seorang yang boleh menceriakan orang mendengar. Muka dia tu sesuai jadi jaga. Jaga apartmen boleh lah. Jadi ketua penerangan, biar muka kita nampak jernih, nampak ada mesra alam. Banyak dah ketua penerangan. Mustafa Muhammad lah, Ahmad Mazlan lah, Anwar Musa. Itu yang barulah. Yang dulu-dulu Megat Junaid lah. Saya dulu pernah jadi panel penerangan, ketua penerangan UMNO Malaysia zaman Datuk Embong Yahya. Datuk Embong Yahya ni, dia Ketua Parlimen Kementerian Penerangan. Dia meninggal apabila nama dia tidak dicalonkan, kena serangan jantung. Dia ledang, dia ledang. Dia ahli Parlimen ledang. Embong Yahya ni asal orang Terengganu. Orang tua, muka nampak macam cik kapal lah lebih kurang muka dia tu. Tapi dia amat baik. Antara orang yang dipanggilnya dalam perbincangan penerangan. Dulu untuk makluman tuan-tuan, ketua penerangan UMNO Malaysia ni, dia ada cawangan di Pulau Pinang di Pantai Timur. Pulau Pinang tu Tuan Syed Jamalullah tak salah saya. Di Pantai Timur orang Kelantan. 3 cawangan pegawai penerangan ada. Tu sekarang tak ada. Patutnya balik-balik ke asal. Iaitu kita lantiklah pegawai penerangan wakili ibu pejabat UMNO di peringkat Pantai Timur, Pantai Barat Utara, Pantai Barat Selatan, supaya efisien kita untuk menjelaskan isu-isu semasa sekarang.
Saya ni Rachel Ellie, saya tak buat benda-benda yang tak ada fakta andaian. Muhammad Noor Airin, dia kata you dah sihat ke tidak? Saya dah sihat ke sihat. Hanya masalah kepenatan mungkin. Kemudian itu cermin mata saya yang apa tu kan pecah. Disebab ditumbuk oleh pembuli jalan raya. Jadi pakai cermin mata ni, jadi mungkin belum balance lagi, macam tak seimbang lah. Saya tak faham pun tak Bat, apa yang kamu punya soalan. Bajet tak keluar dari poket Datuk nak lantik cawangan, apa benda tu? Saya tak faham. Saya pun keluar juga duit. Mereka pun tahu. Ahli-ahli cawangan saya tahu. Yang mana duit saya keluar daripada poket saya. Ada tidak. Saya cubalah. Jadi saya nak beritahulah sekali lagi kepada Ketua Menangan. Saya walaupun tua, tak pernah duduk. Saya dah try 2 kali pertandingan MT. Tapi orang UMNO ni tahulah mentaliti mereka. Takut dengan ketua bahagian, makan di tapak tangan. Saya pernah cakap dengan satu Ketua Menangan, Ketua Cawangan. Masa saya jadi Ketua Cawangan, Ketua bahagian. Dia kata, saya tak boleh ikut Datuk. Saya tak boleh buat Cik Zarin. Saya tak boleh buat projek sana sini. Saya hidup pun susah. Jadi untuk apa kau jadi ketua cawangan? Kalau kau sendiri hidup susah, berhentilah jadi ketua cawangan. Dia tak jawab. Sebab jadi je ketua cawangan ni dapat makan free. Kadang-kadang ketua bahagian bagi duit poket, air raya. Kalau ada pilihan raya, bajet diserah pada dia. Jadi ada bajet yang terus dia beli gelang dia ke, dia untuk diri dia ke, dia tak bagi kat cawangan-cawangan. Jadi dia nak jadi ketua cawangan tu kerana ada nikmat dia. Jadi kalau dah susah, tak boleh buat program di cawangan. Cawangan pun cawangan bunian, cawangan tunggul kayu. Kalau cawangan kayangan tak apa juga. Orang kayangan ni biasanya ada duit. Ini cawangan tunggul kayu ni. Ada nama cawangan jalan, nama ini. Orang tak ada. Mesyuarat dia, nanti dia pakatlah dengan ketua bahagian ke. Macam saya dulu, saya tak ada pakat-pakat ni. Kamu nak lantik perwakilan cawangan, saya suruh jawatankuasa undi. Jawatankuasa bahagian undi. Semua cawangan yang ada dalam Bandar Tun Razak tu undi. Kalau cawangan itu terdapat kena cawangan tu, pergilah ke cawangan tu. Kalau dia tak boleh datang, dia nak tukar orang, yang menentukannya ialah dia sendiri cari orang. Tapi kena bagi alasan untuk nak tukar. Ini bukannya satu senarai dibuat oleh sebahagian. Ketua bahagian kata, tahu nama dia ni pergi cawangan ni, tahu dia ni pergi cawangan. Tak ada. Saya dulu undi. Ditanyalah bekas-bekas jawatankuasa UMNO bahagian saya di Bandar Tun Razak waktu saya jadi sebahagian. Perwakilan UMNO bahagian kecawangan kena diundi. Jadi masalah dalam UMNO ni lah, banyak mereka ni, bagaimana UMNO masih lagi kurang ketua-ketua cawangan di kalangan mereka yang berduit, berwang, profesional. Kenapa? Siapa yang memintas mereka yang cerdik? Semuanya ketua cawangan yang lapar, jobless, tak ada pekerjaan. Takutlah dia. Inilah jadi masalah dia. Perjuangan tak tahu apa benda pun. Kalau waktu pilihan raya, dia lah hero. Kerja dia sekarang ni yang UMNO menanggung akibat daripada budaya bertahun-tahun tu, ada kerja, ada gaji. Mana nak buat? Jadi kalaulah sekarang ni UMNO berperang dengan keadaan 1,000 askar UMNO dengan 50 askar PAS bagi contoh, kalah lagi UMNO. Sebab 50 tu dah garanti berani mati. Yang 1,000 ni tak berani mati. Dia hanya nak bekerja kerana fulus. Ini saya cakap terserang lah tuan-tuan.
Jadi saya nak bagi tahulah, saya tak nak sebutlah nama ketua penerangan ni. Berubahlah. Jadi orang politik yang betul. Jangan hina orang, jangan anggap orang rendah. Dr. Ashraf pun begitu jugalah. Pemuda UMNO ni didiklah. Bantulah perjuangan. Saya pernah serve Dato' Arud selaku ketua pemuda. Sementara dengan Datuk Senu sekejap, lepas tu Dato' Arud, lepas tu Haji Suami, lepas tu Jaafar Albar, lepas tu Haji Suami, Datuk Anwar Ibrahim, lepas tu Najib Razak. Last sekali saya dengan Najib Razak. Jadi haraplah. Jadi saya rasa saya dah beri penjelasan yang jelas terhadap isu apa sebab saya nak tulis terhadap ketua penerangan ni. Saya bukan kritik tak berhemah. Saya cakap baik-baik. Saya kononnya saya tak nak jumpa dia. Siapa saya nak jumpa? Who are you? Saya ni. Hanya ahli biasa. Kalau seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang berpengaruh, tak ada masalah dia menelpon orang yang kecil. Oi, tolong datang jumpa. Itu sebab saya kata, ni saya nak cakap tuan-tuan. Saya ni ada keluar dalam wall, dalam Facebook. Saya ni pergi hospital. Ada gambar baring saya, ada gambar kursi roda saya. Kerana saya ada masalah sedikit jantung, konon-kononnya. Dah cek, tak berapa teruk simptom, tapi saya kena waspada kerana saya ada hubungan dengan diabetes, kencing manis yang mata dia 16. Jadi pihak doktor dah bagi tahu saya supaya kurangkan benda-benda ni dan minta saya balik ke asal exercise. Anda tahu tak? Dalam WhatsApp saya ni, siapa yang ada pemimpin besar lah pada saya yang hantar mesej, semoga sahabat sihat dan sembuh seperti biasa, berjuang dan sebagainya. UMNO elak. Pemimpin UMNO kosong. Tak ada siapa pun yang nak hantar mesej. Maknanya kamu ni bukan dikisah sangat sebab kamu tak ada jawatan. Kedua, siapa yang banyak sekali hantar mesej? Ni, kawan saya dalam Facebook ni. Melambak-lambak. Yang beri komen lah dalam Facebook saya, hantar WhatsApp, hantar mesej. Terima kasih semuanya. Tapi satu-satunya yang dianggaplah pemimpin besar, tapi dia kawan saya. Yang hantar mesej kat saya seorang je. Saifuddin Nasution, bekas menteri haluan pengguna, Setiausaha Agong PKR. Dia je seorang yang hantar WhatsApp dekat saya. Semoga, tapi dia ni tertib sangat. Semoga Datuk kembali pulih semula. Dan harap sihat sejahtera. Yang lain tak ada. Jadi kalau anda lah ingat, kalau anda ada tu semua tu, okay? Ubat makan dulu. Amirul Naim. Ni semua saya nak terkajang lah. Tak ada relevan pun. Jadi jangan dia. Saya cakap tersegar. Sekarang ni saya tak ada lagi nak makan hamun dah. Saya baca komen mengarut, saya terkajang keluar je. Saiful Zakir. Yes, pejuang. Muhammad Sofi Mat suruh saya garang. Cakap garang dia akan marah. Cakap perlahan pun dia tak nak marah. Muhammad Sofi, kita relax lah. Okey, Mai. Kalau saya datang, Kang. Amra JP, apa khabar? Kata masjid Sungai Besi tu nak tukar nama. Eloklah tu ditukar nama dia. Ya, saya harap Tuan Haji Hamzah bawa dalam syiar UMNO bahagian lah. Untuk bagi pandangan-pandangan apa nama masjidnya yang sesuai. Kan? Kan? Jadi
takkanlah masjid ni asyik-asyik nama apa? Nama dalam kitab, Quran, sirah Islam di negeri Arab. Apa salah je kita taruh pejuang-pejuang Islam yang berada di tanah Melayu ni disemadikan dalam masjid supaya orang faham apakah peranan dia. Contohnya mufti-mufti kita yang terkenal, bekas-bekas pemimpin agama kita, bagilah nama. Ni kan, banyak kita punya pemikir-pemikir Islam yang asal Malaysia ni, yang telah membuat kerja-kerja dakwah. Kan? Jadi taruhlah nama dia. Tak ada apa masalah pun. Kenapa kita tahu nama masjid itu, masjid ini yang berbentuk nama-nama orang Arab. Wahal tak ada siapa punya yang tahu siapa dia itu, kecuali dia membaca sirah Islam. Jadi apa salahnya taruh nama pemimpin-pemimpin yang berjuang untuk Islam, ilmuwan Islam, kan, yang menjana orang Islam. Banyak nama-namanya. Saya pun boleh senaraikanlah. Kan kalau saya sebut satu nama, ada orang kata dia ni tak tepat. Jadi kita sama-sama fikirkan. Kawan saya Samsudin Nawawi online. Masalah ketua penerangan ni Datuk Samsudin ialah dia nak jadi apa kita tak tahu. Dia patutnya begini tau. Statement presiden ni tak payahlah. Kadang-kadang kita baca kenyataan presiden. Kenyataan presiden. Ini memberi pandangan seolah-olah UMNO ini milik presiden. Patut je apabila keputusan mesyuarat Majlis Tertinggi, hanya 2 orang yang ada otoriti buat kenyataan. Setiausaha Agong atau Ketua Penerangan. Ataupun di bawah itu ditulis, dikeluarkan oleh pejabat Ketua Penerangan. Ini kadang-kadang saya pun heran, kenapa banyak sangat ni? Asal-asal kenyataan presiden. Asal-asal kenyataan presiden. Sesekali si Agong. Dah tu confused. Si Agong kata begini, Ketua Penerangan presiden kata begini. Jadi lebih baik inilah kerja Ketua Penerangan. Setiap perkara yang berlaku dia kena buatlah. Contoh dia baru ini UMNO menyokong bajet. Wahal seluruh rakyat mengharapkan UMNO ni akan menentang bajet. Kononnya Kerajaan Muhyiddin Yassin ini telah menolak kenyataan-kenyataan oleh Presiden UMNO dan bekas Presiden UMNO supaya KWC ini, EPF ini dikeluarkan tanpa syarat dan juga moratorium ni disambung. Jadi Ketua Penerangan bisu, tak diam, tak cakap apa pun, tak ada kenyataan pun. Ya. Sahlah pemimpin UMNO. Perangai macam ni patutlah pemimpin UMNO pinggir Zahrin. Sahlah pemimpin UMNO takkan ambil. Saya pun tak ada minat MDJ. Saya tak minat. Saya pun tak ada hidup. Dulu saya ditawarkan oleh Allahyarham Tuan Sri Muhammad Rahmat jadi pegawai jasa bayaran khas. Saya tak pergi. Saya kata tak payahlah. Saya tak akan makan. Saya tak akan terikat benda-benda ni. Jadi kalau perangai saya, perangai inilah dia antara babi-babi hutan yang keluar daripada belukar MD Jack ni. Inilah dia spesies yang disimpan oleh Ketua Penerangan. Kalau dia tak ada kepentingan Ketua Penerangan, kenapa dia nak balon saya? Apa untung pada dia? Apa impak yang dia dapat? Tentulah nanti dia akan tunjuk, tengok I balon dari ni. Tengok ni tulisan I, balon dia. Orang itu macam ni lah. Ni fake account semua ni. Ni semua babi-babi sondol yang mengejar ubi ni. Sah sikit lah. Sekejap lagi saya terkajang lah keluar lepas saya live ni. Saya hanya sekarang nak tengok
Muhammad Nur Sharif 73, tingkatan 3. Oh, budak lagi. Okey, Mano. Orang tua, rehatlah. Dah tak relevan. Kondol lah. Ya, Jam. Jam ni kawan saya. Ini pun satu juga kawan saya tak berguna. Apa sebab saya kata tak berguna? 10 hari saya kat Sabah, dia tak telefon saya. Tak cari saya. Saya ingat dia jadi calon. Tapi kalau sekali ni datang Sabah, James ni akan jumpa saya lah. Terima kasih, James. Macam tu lah. Orang tua, rehatlah. Dah tak relevan lah. Kalau saya orang tua, Zahid tu tua. Haja dia, setahun saya tua setahun je. Ada orang kata saya ni cium tangan. Saya belum ada rekod cium tangan orang yang lebih muda daripada saya lah. Saya cium tangan orang tua. Tun Dr. Mahathir memang saya cium tangan dia kerana dia orang tua. Tengku Razali kadang-kadang saya cium, kadang-kadang kalau ada orang saya tak cium. Kalau orang tak ada saya cium tangan dia. Style saya lain lah. Saya tengah baca ni komen-komen ni, kalau saya boleh jawab. Syarizal Abdul Syukur, teman dengan dari Nang Ribu Batu, orang London tu, orang British, asal Taiping, tapi Perak tak tinggal. Tulisan dia dalam Facebook bahasa Perak, tulis Syarizal Abdul Syukur, orang yang kecewa kerana kerana dia tidak dibela dalam isu satu universiti. Konspirasi menjatuhkan dia. Universiti tu sandbox mana-mana ada. Pengasasnya adalah Syarizal Lawakar ni. Syarizal Abdul Syukur ni. Datuk, apa pendapat Datuk kalau UMNO dan PBM bersama tanpa PAS? Tak boleh. UMNO dengan PBM tak boleh bersama. Sama ada UMNO bubar masuk PBM atau PBM bubar masuk UMNO. Itu saja jalan. Orang Melayu mesti bersatu. Di antara nasionalis dan juga fundamentalis. PAS ni. Tapi PAS ni pemimpin dia saja yang terhege-hege dengan kerajaan Muhyiddin. Rakyat, pengikut-pengikut partinya di bawah menolak cara kepimpinannya itu. Jadi kita kena lebihkan dulu pandangan ahli-ahli PAS di akar umbi daripada pandangan pemimpin mereka. Jadi pemimpin-pemimpin mereka dah sedap dengan ada bodyguard, dengan ada pejabat mewah, boleh pergi sana sini dan sebagainya. Tapi ahli PAS di bawah menolak mereka. Dari itu UMNO dan PAS ni dari segi grassroots akar umbi jangan berpecah. Kalau kita nak bergaduh, kita bergaduh dengan pemimpin PAS, tapi jangan dengan ahli dia. Begitu juga PAS, kamu nak bergaduh dengan pemimpin UMNO, kamu teruskan. Tetapi ahli-ahli PAS dengan ahli-ahli UMNO mesti bersama bekerja sama untuk menghadapi pilihan raya dia. Kerana musuh kita jelas, akan ditentukan waktu pilihan raya. Faham? Muhammad tanya saya, Datuk, siapa yang layak jadi Presiden UMNO ganti Zahid? Kalau tanya sekarang ni, semua tu order lama. Saya kadang-kadang rasa boleh dia ni. Tapi dia ni saya tak dapat lagi inspirasi dia. Tak dapat lagi hala tuju dia, idea dia, apa dia. Hanya tengok daripada YouTube, tengok daripada jauh. Iaitu KJ. Tapi dia ni tak berapa rapat dengan saya. Entahlah pun sama ada dia tak suka saya, tidak. Tetapi pada saya, kalau kita tengok muka-muka yang jadi menteri sekarang ni, KJ ni belumlah luka teruk lagi. Tidaklah seteruk luka-luka macam Syamuddin Hussein tu kan, yang luka teruk. Jadi saya rasa kalau nakkan order baru, perubahan dalam parti,
KY adalah yang terbaik sebagai pilihan yang penting untuk menggantikan Zahid. Bukan Mak Hassan. Banyak orang kata Mak Hassan ni bagus. Kamu dengar dia cakap lah. Cuba kamu berkawan dengan dia. Saya selalu beritahu dengan orang yang apa? Yang kempen untuk saya lah. Dia ada Mak Hassan bagus tu. Kita bawa dia. Kamu ada berbual dengan Mak Hassan, saya kata. Cuba kamu berkawan dengan Mak Hassan. Kamu beri pandangan one to one dengan dia. Kemudian kamu dengar apa dia cakap. Ya? Lagipun Mak Hassan ni pemimpin yang luka. Dia sebagai Menteri Besar kalah di Negeri Sembilan. Kemudian itu sekarang ni Negeri Sembilan ni boleh jadi macam Johor, boleh jadi macam Melaka, boleh jadi macam Perak. UMNO boleh ambil alih jadi kerajaan. Tapi dia tak lakukan sebab dia nak jadi Menteri Besar. Tapi kabarnya istana tak berapa minat dia ini untuk jadi Menteri Besar. Kerana itu dia tak jalankan operasi untuk pusingkan ahli Dewan Undangan Negeri Sembilan itu untuk tinggalkan parti asalnya supaya kerajaan PKR di Negeri Sembilan itu tumbang. Jadi kalaulah saya rasalah langkah yang ada sekarang ruang pada Mak Hassan ni, kalau dia bercadang nak jadi orang nombor 1 dalam UMNO, dia lakukan manuver di Negeri Sembilan itu dan tunjukkan orang lain jadi Menteri Besar. Baru kita sokong dia. Tapi kalau tak ada semua tu, berjadah yang nak bagi kan. Okay? RM Bariang, saya akan pergi Sarawak selepas COVID akan pergi. Kerana berlaku pilihan raya, saya suka buat kajian. Datuk, di zaman siapa jadi presiden prestasi UMNO paling terbaik? Apa pun you kata, dua zaman ini prestasi UMNO terbaik. Zaman Tun Razak, zaman Dr. Mahathir. Zaman Dr. Mahathir belum ada lagi rekod kita hilang two-third majority. Tun Razak walaupun sekali tahun 74 dia telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk menyatukan parti-parti yang berperang pasal itu. James kata, kalau saya datang Sabah nanti dia tunggu saya kaipo. Baik James, saya insyaAllah. Rosli Ahmad, ya saya sabarlah. Tapi kalau bagi komen perkara-perkara yang kamu tak buat kerja rumah, tak payahlah. Ya? Tolonglah. Muhammad Fazil tu, Datuk, apa pandangan Datuk tentang MB Kedah sekarang ni? MB Kedah ni Sanusi ni baik orangnya. Kalau datang Kuala Lumpur, dia tak sembang dengan penyokong atau orang nak jumpa dia di coffee house. Kedai mamak ya, kat sebelah PWTC tu. Saya 2 kali jumpa dan berbual dengan dia. Pada saya, kenyataan dia ialah kenyataan orang kampung. Yang sesuai untuk orang kampung. Tak sesuai untuk orang cerdik pandai. Jadi, tu ialah. Pada komen saya, dia pun baru, bagi ruang dulu untuk membetulkan keadaan. Jadi, kita tengok dulu. Hanya saya ada tegur dia masalah re-earth yang terjumpa di Kedah tu. Kerana itu soal security. Mineral apa tu yang jumpa di Kedah tu ada hubung kait dengan soal keselamatan membuat nuklear. Jadi tak payahlah kita wawarkan, kita diam dulu. Kemudian tu dalam senyap kita buatlah sesuatu yang baik untuk rakyat. Okay. Kalau Azwan okey dengan orang PBM, okey lah. Tak ada hal. Saya pun tak ada suruh you benci orang PBM. Wan Borneo, saya dah jawab. Anda nak lantik dengan PBM, dengan UMNO, sama je. Jamaluddin Jaafar,
Oh, malah orang ni ada satu komen yang baik. Cuba tengok baca komen dia. Apa komen dia? Di India, orang alim dikumpulkan di masjid dan semua kaum muslim melawatnya. Ini dipanggil dargah. Sampai sekarang saya menziarah dargah di Masjid Jami' Fatipur Fikri. Ia adalah dargah dibina oleh Akbar untuk imam dia Salim. Jangan pula di Malaysia tanam penyamun negara di masjid. Ya. Masjid negara ni, masjid ni tanam orang yang alim-alim lah. Jalani Harun, Datuk dengan Zaid kan ke kawal lama. Ya, saya kawal lama dia. Waktu dia jadi Ketua Penerangan Pemuda, dia buat kursus pidato. Ada projek dia, ada program dia. Dan dari situ yang dia pergi ke jawatan lebih tinggi dalam UMNO, kemudian menjadi calon pilihan raya. Yalah, UMNO bukan kecil. Tapi dulu pun UMNO tidak kecil. Tapi kita semua boleh sesuaikan keadaan. Rakyat sekarang nakkan perubahan. Ya, jalan ni ya. UMNO 3 juta. Ahli UMNO Bandar Tun Razak 17,000. Yang boleh mengundi 12,000. Yang pergi mengundi 6,000 ya. Ini kerja saya. Saya boleh cakap. Ahli UMNO 3 juta. Turun ke bahagian Bandar Tun Razak, ahli UMNO 17,000. Waktu yang boleh mengundi 12,000 lebih. Yang pergi mengundi 6 ke 7,000. Yang 6,000 entah mana pergi, kita pun tak tahu. Jadi waktu saya buat exercise pengundi luar bagi parlimen, bagi kawasan PDM saya, Sri Labuan saya rasa 10 orang ikut. Tapi pengundi luar dia, kalau tengok rekod tu dekat nak 200 lebih. Bila kita urus surat, yang reply balik 6 orang ya. Ke 7 orang macam itulah, tak dah lupa. Jadi kalau kata UMNO ni besar, pembohong lah. Mana UMNO ni besar? Saya ni bekas sebahagian. 17,000 ahli UMNO. Waktu persidangan UMNO cawangan, saya kumpulkan semua cawangan yang bersidang. Kehadiran 2,300, 2,600. Kalau ada tahun pemilihan dia naik sikit, 2,900. Kalau saudara Jalani Harun nak tengok fakta dia, mari saya tunjukkan. Saya berkongsi pendapat dengan Datuk. KJ terbaik. Ya, KJ boleh masukkan dalam senarai Prime Minister material. Walaupun saya dengan KJ memang tak pernah berjumpa. Dululah zaman bapa mentua dia jadi Perdana Menteri tu, waktu dia Exco Pemuda, adalah jumpa. Tapi untuk bersembang, bertukar pandangan tak ada. Tapi daripada jarak jauh, rada jauh saya, dia memang Prime Minister material. Datuk, apa kata kalau UMNO bergabung dengan PKR? Apa pandangan Datuk? Kalau bergabung dengan PKR, maka bolehlah bergabung dengan DAP. Saya dah banyak kali kata, kita tak ada apa masalah untuk bergabung demi kepentingan Melayu. Tapi kita tengoklah sekarang, kita tumbangkan kerajaan PS kerana ada DAP dalam, maka wujudkan kerajaan Melayu. Tiba keluar berita sensasi, projek air di Langkawi 550 juta, ada melibatkan satu syarikat Dalil Work, orang yang mengutus surat nama Lim Chee Meng. Lepas tu syarikat tu pula ada kaitan dengan mak Menteri Kewangan dan anak Perdana Menteri. Jadi macam mana? Itu sebab saya kata memilih UMNO, menukar parti lain, PBBM ke apa ke, hanya menukar baju, badan tetap penyamun lah. Itu saya nak cakap terus terang lah. Okay. Harap Datuk bersama Tun untuk cipta gabungan yang bersih untuk negara. Saya tetap menghormati Tun Dr. Mahathir. Marah-marah juga. Jumpa depan saya tetap cium tangan dia. Marah orang tua, marahlah.
Saya pun orang tua marah anak muda. Jadi kalau kena marah pun okey. Pada saya Dr. Mahathir itu tidak ada gantinya bagi negara. Soal politik, saya mesti melawan dia. Kalau dia melawan UMNO, itu saja. Lain tak ada, dia itu tak ada. Muhammad Sabki, dia tak ada masalah dengan Tok Mak Hassan. Itu baguslah, tak ada masalah. Jangan buat masalah. Saya pun tak ada masalah. Kalau saya ditanya soal pendapat, saya memberikan point of view saya berdasarkan kepada pengenangan saya. Saya pun tak ada masalah. Jumpa tegur, cakap. Kan? Jadi kalau yang masalah tu kalau dia kacau bini saya ke, nak mengurat anak saya, itu semua tak ada. Jadi saya pun tak ada masalah dengan Mak Hassan. Saya menjawabnya berdasarkan kepada orang bertanya. Saya kena beri pandangan. Datuk, apa kena dengan Anwar Musa sekarang? Saya pun tak tahu nak jawab lah. Saya kadang-kadang tengok point of view dia, okey lah kot. UMNO selalu tunduk. Adakah UMNO sekarang hilang taring? Bukan hilang taring. Taringnya dipegang orang. Faham tak Sulung? Saya jawab. Kenapa UMNO selalu tunduk? Adakah UMNO sekarang hilang taring? Taring tak hilang. Taringnya dipegang orang. Itu sajalah. Tapi aku rasa akar umbi UMNO banyak senang dengan Tok Mat. Baguslah. Kalau senang, suruh lawan presiden lah apa lagi. Nak menjadi Perdana Menteri, mesti jadi presiden. Soal Suria, cadangkan tanding presiden. Kita tengok keputusan dia. UMNO bergabung dengan macam baru ni lah. Ada orang tanya. Saya kata dengan orang, UMNO boleh tolak belanjawan itu. Berpihak kepada PH dan Gabungan Pembangkang 108. Tapi apa faedah dia? Kalau UMNO menyokong belanjawan ini, dengan tidak menyokong, kita kena tengok faedah. Kalau menyokong, ada lagi ruang untuk berbincang. Kalau menolaknya, bagi kepada PH, UMNO bukan jadi Perdana Menteri. Orang lain jadi Perdana Menteri. Jadi, ke mana UMNO ni? Nak puaskan nafsu saja ke? Atau nak kata budak-budak sekarang hanya nak keluarkan air ke? Jadi, UMNO bukan tempat untuk nak keluarkan air. Pada kita berdapat, UMNO ni ada dia punya kingmaker dia. Tak perlu tolak belanjawan ini, kerajaan Muhyiddin ni runtuh. Satu masa, jika tak tepat, tak sesuai, UMNO tarik diri saja daripada kerajaan PN ni. Apa yang masalah? Runtuhlah kerajaan ni. Jadi kenapa kita nak melawan bajet yang kita kena berperang dengan dua? Perang dengan Perikatan Nasional, perang dengan PH. PH, kalau kita tidak berpihak pada dia waktu berlaku pilihan raya, dia mesti balon UMNO. Begitu juga PN. Jadi UMNO ni nak lawan dua. Kerana formula ini saya dapat daripada Soekarno. Ibrahim Kamal atau Ibrahim Yaakob ataupun Iskandar Kamil, Ibrahim Yaakob tu lari ke Indonesia, bertukar nama kepada Iskandar Kamil. Dia tanya dengan Soekarno. Dia kata, Pak Presiden, kenapakah waktu 2017 baru beberapa minggu kita jumpa di Taipei, Pak Presiden mengisytiharkan Indonesia merdeka. Kenapa tidak masukkan Melaya sekali? Masa itu belum ada Persekutuan Tanah Melayu. Melaya sekali. Soekarno tunduk ke bawah. Tarik nafas. Karena Soekarno bercakap begini. Kami sudah melawan Belanda 200 tahun. Jika kami mengisytiharkan Melaya sebahagian Indonesia, kami kena bergaduh 200 tahun lagi dengan British. Jadi moral of story-nya, kita dah lawan PKR ni 20 tahun.
Jadi kalau kita berpihak pada PKR, kita kena bergaduh pula dengan PBM, khasnya PAS. Berapa tahun lagi? 30 tahun lagi. Sejak tahun 78. 43 tahun. Jadi, sampai bila UMNO nak selesai? Jadi langkah UMNO sekarang betul lah tu. Duduk dulu dalam kajian ni. Kerana kita ada. Saya nak cakap, ace-nya tu ada kat kita. Ya. Saudara Muhammad Sabri Syafi'i, siapa kata UMNO tak minat di Kelantan? Kita dah keluarkan surat amaran dah. Kalau PAH tak nak, kita akan lawan semua negeri. Tapi orang Kelantan ni masalah. Dia asal PAH ni Islam. Melawan PAH ni tak masuk syurga. Jadi susah lah. UMNO ni kafir. Masakan. Jadi mentaliti yang demikian masih ada lagi 60% di Kelantan tu. Jadi kita bagi kurang-kurang lagi lah. Dulu 90, sekarang dia dah tinggal 40. Kita perlukan 20% lagi untuk mengkurangkan mindset orang Kelantan. Itu sebab orang Kelantan tak peduli air coklat ke, jalan raya tak ada ke. Yang penting akhirat juga masuk syurga. Itu sajalah tuan-tuan. Kita bincang balik malam ni. Ini saya nak ulangkan sikit masalah keterbelakangan tu. Saya nak cakap, saya bukan berhajat nak kritik kerana saya tak dapat apa-apa. Tak ada. Saya nak jaga parti saya. Saya berkorban, berjuang untuk parti saya UMNO. Dan saya ketua cawangan, saya jaga cawangan Sosial Labuan. Saya bukan cawangan hantu, bukan tahu jawatan jaga ketua cawangan belagak, tak ada. Saya buat kerja. Datanglah melawat ke cawangan saya Sosial Labuan. Sebelah pagi kita ada gerai kat sana, kami selalu berhimpun di situ. Pagi-pagi minum. Jadi datang. Dan lain saya tak nak cakap lagi dah. Sekianlah saya dapat berbual dengan anda semua. InsyaAllah malam ini saya akan live. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.